Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton dan para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, ada fursah, peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dalam kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Dengan ilmu itu kita dapat mendekatkan kepahaman kita, pengertian kita, yang akhirnya membawa kita taqarrub diri kepada Allah. Taqarrub bermakna dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada waktu ini kita cuba berbincang tentang satu ayat daripada surah Tahrim, ayat ke-6. Tujuan kita bincang ayat ini ada kena-mengena dengan kehidupan seharian kita. Kehidupan seharian kita, iaitu bahawa ada tuntutan-tuntutan Allah Ta'ala yang kita kena tunaikan. Ada peraturan Allah Ta'ala yang kita kena laksanakan. Satu daripada peraturan Allah Ta'ala kepada kita adalah sembahyang. So kita nak jadikan perbincangan berkenaan dengan sembahyang sebagai topik bincang kita. Tetapi yang ini saya nak letak sebagai mukadimah dahulu. Mukadimah dahulu. Sebab nanti bila sahabat-sahabat nampak perbincangan ini, boleh nampak ke mana hala tuju saya. Iaitu ayat daripada surah Tahrim, ayat ke-6. Saya fikir ayat ni kita semua hafal, termasuk saya pun hafal, kerana dia pendek dan dia mudah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Terjemahan dia, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli kamu daripada azab neraka Allah. An-nar. Nar bermakna azab Allah. Nar bermakna tempat. Nar itu merujuk kepada makna ada suatu tempat di akhirat sebagai balasan Allah. Allah letak di situ orang-orang yang menderhakai Allah di dunia dan mati tidak bertaubat dan tidak mendapat keampunan Allah, terutama orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah, mereka juhud kepada Allah, mereka syirik pada Allah, dan akhirnya mereka mati. Kemudian bila sampai di hari akhirat, kesudahannya setelah mereka dihisap, mereka diletak di suatu tempat, kita kata kediaman lah, rumah mereka. Di situ ada makanan, ada pakaian, ada kehidupan, ada perhiasan. Tetapi yang peliknya, di situ dipenuhi dengan api. Nar adalah api. Maka apabila Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, bermakna peliharalah diri kamu daripada masuk suatu tempat yang tempat itu dipenuhi dengan api, yang kalau kita lapar, kita nak makan pun dia bagi makan api. Kesemua ada kena mengena dengan api, tempat sengsara, tempat derita. Tapi ini perintah Allah Ta'ala, ini ayat Allah Ta'ala ni dia mulai dengan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Mengambil satu daripada tafsiran yang dibuat oleh seorang ulama yang terkenal yang bernama At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dalam tafsir dia terjemah ayat, dia kata kalau kita jumpa ayat Ya ayyuhallazina amanu,
maka ayat itu mengandungi makna ya ayyuhallazina sadaqullah wa rasuluhu. Ya ayyuhallazina amanu itu maknanya wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Jadi Allah memanggil orang-orang yang membenarkan Allah, tasdik pada Allah, mempercayai Allah, iman pada Allah dan membenarkan kerasulan Muhammad. Allah kata wahai orang-orang ini, orang pilihan ini, bermakna kita percaya Allah, Allah percaya kita. Satu daripada kepercayaan kita kepada Allah, bukti dia kita percaya pada Allah, maka kita percaya kepada kalam Allah. Ini sekarang ni Allah mengeluarkan kalam dia. Kalam dia apa? Dia suruh kita pelihara diri kita daripada nar. Kita percaya ada nar, dan kita percaya itu tempat iqab, balasan buruk pada orang yang engkar Allah, dan Allah tak mahu kita ke sana. Maka Allah kata wahai orang-orang yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad, maka Muhammad mendapat wahyu daripada Allah, so kita kena percaya dengan Muhammad. Allah kata wahai orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Allah kata ku anfusakum, peliharalah diri kamu, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, ahli kamu, isteri ahli, anak-anak ahli. Pelihara, kesemua itu kamu pelihara daripada api neraka. Imam At-Tabari dia kata ketika dia tafsir ayat ni, saya gabungkan keduanya sekali. Dia kata maksud pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, maksudnya dia kata alimu ba'dukum ba'da, iaitu didiklah diri kamu dengan ilmu. Didiklah diri kamu dengan ilmu. Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia tafsir ayat ini dengan perkataan adibuhum wa allimuhum, berilah peradaban kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan berilah ilmu pada diri kamu dan keluarga kamu. Jadi dua perkara ini ikhwan yang akan menjadi wiqayah, pelindung kita, yang akan menjadi benteng kita daripada api neraka. Jadi ikhwan, dengan adanya ayat ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, bermakna Allah telah memberi amanah kepada diri kita, jaga diri kita. Kita kena jaga diri kita. Kemudian kita ada keluarga, jaga diri, jaga keluarga. So ada perintah Allah jaga diri kita secara individu dan jaga keluarga kita. Macam mana nak jaga? Kita ambil yang Sayyidina Ali sebut tu agak pertengahan. Dia kata apa dia? Adibuhum wa allimuhum, iaitu dengan memberi pendidikan adab dan ilmu. Ikhwan, saya letak di depan saya ini suatu kitab. Kitab ini saya belajar dulu ketika 1986. Masa tu saya belajar kitab ni umur saya 12 tahun. Saya darjah 6. Kitab ini pertama sekali saya belajar dengan tuan guru saya, Ustaz Abu Bakar Sharif, orang Bagantiang. So Abu Bakar Sharif ni dia mengaji dengan tuan guru Haji Yusuf daripada pondok apa tu dekat Parit Buntak. Allah Akbar. Bukan, ini kat Parit Buntak, Sungai Bakap. Sungai Bakap, pondok kat Sungai Bakap, terkenal Tuan Guru Haji Yusuf. Lepas tu Ustaz Bakap melanjutkan pelajarannya ke India, di Uban. Kemudian bila saya sambung sikit lagi pun baca kitab ni lagi. Banyak baru saya tahu kitab ni ditulis di pokok senah. Pokok senah kita. Pokok senah. Ditulis oleh tuan guru kita, Tuan Haji Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah, rahimahullahu al-Bari.
Dia namakan buku dia dengan nama Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Jadi saya saja ambil ini sebagai mukadimah perbincangan pertama kita, bahawa Allah memerintahkan kita dalam ayat ini jaga diri kita dan keluarga kita. Ikhwan, ini dengan tuntutan fardu ain. Saya kena jaga diri saya dan saya kena berilmukan diri saya dan adabkan diri saya. Saya kena isteri saya dan anak-anak saya. Jadi apa yang kita kena ajak kepada diri kita dan keluarga kita? Tuan guru kita ini, dia kata Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan merujuk kepada makna inilah suatu bimbingan, suatu pedoman, suatu pedoman, bimbingan, tuntunan kepada asibyan, anak-anak, kanak-kanak. Pada apa? Iaitu fi ma'rifatil islami wal iman. Dia tulis dalam ni untuk bimbing anak-anak yang baru nak membesar, kenal apa itu Islam, apa itu iman. Kenapa dia tulis ini, ikhwan? Kerana ada tuntutan daripada Allah dalam surah Tahrim supaya kita kena jaga diri kita, jangan sampai jatuh ke neraka, dan keluarga kita. Macam mana? Sayyidina Ali kata dengan ilmu dan dengan peradaban. Ikhwan, inilah yang saya tidak kata kita mensia-siakan, tapi saya kata sajalah saya nak mengajak diri saya dan kita semua melihat bagaimanakah metod pendidikan itu. Metod pendidikan dia macam mana? Para ulama saja kita ambil daripada tulisan para ulama untuk kita lihat sistem macam disebut oleh dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, iza arafal ghulam yaminuhu an shimal famuruhu bis salah. Penulis menyebut apabila anak kita dapat cam kanan yang mana, kiri yang mana, dia boleh cam, dia boleh beza. Kalau kita silang pun dia tahu. Ketika itu muruhu bisalah, didiklah dia, ajaklah dia untuk sembahyang. Bahawa pendidikan sembahyang pada anak-anak ni adalah termasuk dalam ayat ni, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu lebih sabit lagi kalau kita buka dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman disebut apakah pendidikan yang kita kena berikan pada anak-anak kita. Akidah, tauhid, suruh sembahyang, akhlak, pendidikan, memantapkan dia punya penghayatan kepada akhlak. Maka saya nak ajak kita lihat, selama ni kita dengar, malam ni saya cuba ajak kita lihat apa? Lihat apa yang disebut oleh penulis ni. Ini adalah perkara yang dituntut oleh agama kepada setiap ibu dan bapa, kena ajak anak-anak dia. Bila anak kenal kanan yang mana, kiri yang mana. Bila anak kita iza arafal ghulam yaminuhu an shimalik, bila anak kenal cam kanan yang mana, tangan kanan mana, tangan kiri, kita selang, dia tak keliru, bermakna dia mumayyiz, bermakna dia ada otak yang matang, yang kenal semua. Ketika itu kita kena didik dia. Ikhwan, pertama sekali penulis kata, saya saja nak ambil perkataan penulis untuk bagi kita lihat kita telah melaksanakan tugas ini ataupun belum. Kalau kita sedang melaksanakan, adakah dia sama dengan apa yang tertulis di dalam khazanah ilmu? Antum pergi ke kedai-kedai buku, antum boleh apa? Boleh tanya, ada tak kitab yang bernama Hidayatus Sibyan? Kita boleh baca. Baik, saya nak bagi kita tengok. Penulis kita kata, dia kata inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui akan dia daripada iman dan Islam dan aqaidu tauhid dan sembahyang dan puasa dan lainnya daripada beberapa kaedah agama Islam. Mudah-mudahan memberi manfaat
dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini. Dia nak cerita iman, Islam, perkara berkaitan dengan sedikit sembahyang, puasa dan lainnya, dan beberapa kaedah Islam. Dia kata apa? Mudah-mudahan buku ni dapat menyumbang manfaat kepada anak-anak yang baru nak membesar. Rupanya ikhwan, kita tak tahu kata ada buku macam ni ditulis. Kita tak tahu. Rupanya ulama kita dah tulis buku macam ni dah. Macam mana kita nak ajak anak kita? Kita kena pertama sekali, bila anak kita cerdik, kita kena banyak bercakap iman tu apa dia, Islam tu apa dia, puasa apa dia, sembahyang apa dia. Atau jangan lupa awal-awal sahabat tadi, kita punya bicara kita berkenaan dengan hakikat sembahyang. Tapi sebelum pergi ke situ, saya nak bagi tahu dulu, ini perkara penting kerana kita sembahyang, anak sembahyang, isteri sembahyang. Dan kita kena tengok sembahyang anak-anak kita. Dan anak kita tak boleh sembahyang dengan kosong. Dia kena sembahyang betul. Saya ada pengalaman dengan budak-budak hafiz. Mereka jadi imam tarawih, mereka jadi imam. Mereka bacaan baik, alhamdulillah. Suara mereka, taranum mereka, makhraj, alhamdulillah. Tapi apa masalah budak-budak ni jadi imam? Dia tak tahu hukum hakam sembahyang. Kalau dia sembahyang terlebih rakaat, dia tak tahu nak buat macam mana. Terkurang rakaat, dia tak tahu nak buat macam mana. Maka diperlukan orang yang berilmu bimbing mereka. Sebab orang yang jadi imam, dia kena tahu hukum hakam tu. Maka orang tu bila jadi suami, bila jadi bapa, dia kena tahu hukum hakam ni. Apa yang dia kena ajak pada anak dia. Apa yang dia kena ajak kepada isteri dia. Tengok. Tapi sahabat tadi, bila kita start ajak pada anak-anak kita, bila anak kita dah cam, yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri, dia punya, dengan makna lain, mumayyiz. Bila anak kita dah boleh kenal banyak benda, kita kena ajak benda ni. Penulis kata kena ajak apa? Kena ajak apa itu iman, apa itu Islam, apa itu aqaidu tauhid, pegangan-pegangan kita dalam tauhid, ajak sembahyang, ajak puasa, dan ajak satu dua perkara asas dalam kaedah-kaedah hukum dalam Islam. Tengok ikhwan, penulis kata, dia kata wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tengok dia kata muqaddimatun fil imani wal Islam. Dia kata ketahui olehmu ni, dia kata dia nak buat satu muqaddimah. Ini kita kena ajak pada anak-anak kita. Dia kata ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak iaitu tasdiq hati dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah, seperti segala i'tiqad dan ibadah dan muamalah dan munakahat dan jinayat dan lainnya. Benda bila anak kita dah cerdik sikit, benda kita kena ajak pada anak kita apa dia iman. Iman ni apa dia? Tasdiq, membenarkan Allah dan Rasulnya, dan membenarkan agama yang Allah jadikan ini, ya Allah hantar agama ni mai kepada kita, ya agama ini syarat dengan muatan yang sempurna daripada sudut akidah, syariah, muamalat, munakahat, jinayat, ibadah, kesemuanya komplit. Maka apa yang kita kena ajak pada anak kita? Kita kena bagi tahu kepada anak kita bahawa dia kena membenarkan dia kena membenarkan bahawa agama ini datang daripada sisi Allah. Kita pakai bahasanya mudah, kita faham bagi berat sikit, tapi bila sampai pada anak bagi mudah. Penulis kata, dan dikehendaki dengan tasdik. Apa makna tasdik? Iaitu qabul hati. Apa makna qabul? Artinya terimanya dengan bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu, supaya keluar dengan dia tasdik segala kapiak baginya. Dia kata apa makna tasdik? Qabul hati, terima hati.
Hati kita terima Allah dengan sungguh-sungguh. Hati kita terima Rasulullah, rukun iman, terima sungguh-sungguh. Supaya hati kita ni tak sama dengan hati orang kafir. Orang kafir, dia percaya kata Tuhan ada, tapi cara salah. Kita kena kabul, kena percaya Allah dan kena terima Allah dalam metod yang betul. Ini ikhwan dikatakan bahagian pertama daripada iman yang kita duk kena cerita pada anak-anak kita. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak faham, kita tidak ada ayat yang dapat kita buat sebagai ringkasan untuk anak. Kenapa kita tak ada ayat? Kerana kita tak faham. Kita kata pada anak kita kata abang, kita kata kak, kita kena beriman pada Allah. Kalau anak kita kata beriman tu apa dia? Kita kata beriman itu bermakna hati kita kabul. Biar anak kita dengar perkataan Arab daripada awal, walaupun dia tak faham, lama-lama dia akan faham. Hati kita ni kabul elok-elok. Kabul ni apa ayah? Terima. Genggam hati kita kuat-kuat tentang Allah, tentang Rasul, tentang 6 rukun iman itu. Betapa agama Islam ini agama yang benar. Kita habaq takat tu dan anak kita boleh percaya, bermakna dalam hati anak kita telah ada tasdiq. Dia percaya cara anak-anak lah. Tak payahlah kita pergi habaq dalam surah sekian, ayat ni pula ada dalam ayat lain. Dia nanti buih mulut dalam situ lagi. Yang tu kita. Ni kita cakap cara budak-budak. Penulis kata, tengok. Penulis kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan bahawasanya makna Islam pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang datang akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama, iaitu seperti sembahyang dan puasa dan lainnya. Habaq pada anak-anak kita, kakak, abang, Islam itu artinya menjunjung, menerima, menjunjung akan barang yang datang daripada Allah kepada Rasulullah. Terima benda tu. Apa yang kita nak terima tu? Bahawa agama ini ada syariat dia, ada peraturan dia. Syariat bermakna peraturan. Peraturan sembahyang, puasa, haji, peraturan itu, peraturan ini. Agama itu syarat dengan peraturan. Perkara ini ikhwan, kita sampaikan kepada anak kita dengan ringan, supaya dia faham, supaya dia nampak bila sebut iman apa yang dia kena bayangkan, dia sebut Islam apa yang dia kena bayangkan. So budak-budak kita kata kat dia, kakak bawa barang ni, junjung. Saya tak tahu lah, kalau kita cakap kampung budak-budak ni faham lah. Kalau budak-budak bandar saya tak tahu lah. Kalau budak kampung kita kata junjung, dia tahu dia buah atas kepala. Bermakna apa dia? Agama ni kena letak di tempat yang paling tinggi. Kebetulan dalam anggota kita paling tinggi adalah junjung. Betul kata junjung. Bahawa Islam itu maksud dia apa? Islam itu bermakna menjunjung akan barang yang datang akan dia oleh Rasulullah daripada pekerjaan agama. Bahawa Islam tu ialah, nak tahu Islam tak Islam kena tengok Rasulullah, tak boleh tengok orang lain. Yang Rasulullah cakap itulah Islam. Kalau baginda melarang, ketahuilah larangan itu ada dalam Islam. Kalau baginda suruh, ketahuilah suruhan itu dipanggil Islam. Semuanya kena tengok Rasulullah. Tengok ikhwan, pendekatan awal dah kita ajak lagu ni pada anak kita. Bahawa kewujudan seorang Rasul dalam hidup dia sangat penting untuk dilihat. Nak faham puasa, nak faham sembahyang. Penulis kata apa ikhwan? Penulis kata ini adalah hidayah as-sibyan. Ini adalah bimbingan awal pada anak-anak kita. Lepas tu penulis kata apa ikhwan? Penulis kata kita kena ajak anak kita ni rukun iman. Ajak anak kita rukun iman. Dan penulis kata apa ikhwan? Dia kata rukun, dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah. Keduanya, wajib percaya kita dengan segala malaikatnya. Ketiganya, wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Keempatnya, wajib percaya kita dengan segala anbiya'nya. Kelimanya, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian.
dan barang yang bergantung dengannya. Dan keenam, wajib percaya kita dengan untung yang baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Bermula, kata penulis, untung yang baik itu iman dan taat, dan untung yang jahat itu kufur dan maksiat. Ambil 6 rukun iman dengan cara paling mudah, bagi anak kita dengar di telinga daripada dia kecil-kecil. Iman ni ada rukun. Iman ni bukan sembrono. Pasal tu bila kita percaya kepada hantu, itu tak masuk dalam iman. Itu bukan rukun. Iman ni ada 6 saja rukun dia. Awal-awal kita letak asas kepada anak-anak kita. Kepercayaan kita kepada Allah. Kita wajib percaya. Wajib percaya macam mana? Balik pada makna iman tadi. Tasdiq, kabul hati. Benarkan, terima hati tentang Allah. Bagi anak kita dapat yang asas. Dalil-dalil kita tak sebut lagi. Bagi anak kita dapat dulu, pegangan awal dulu. Bahawa bila sebut iman, dia kena tahu tentang Allah. Dia kena tahu bahawa iman itu berkaitan dengan Allah ada buat malaikat. Malaikat ni ada. Bahawa Allah Ta'ala ada menurunkan kitab di sisi Allah. Allah hantar Nabi dan Rasul. Allah menulis tentang kehidupan kita. Anak kita dapat pendedahan ni. Kita beritahu pada anak kita, siapa-siapa dipilih oleh Allah untuk iman dan taat, bermakna Allah pilih untung baik kat dia, takdir baik. Siapa-siapa yang ditakdirkan adalah kufur dan maksiat, itu adalah takdir buruk untuk dia. Biar dia tahu, kata, keburukan ni ada di mana? Ada pada kufur dan maksiat. Kebaikan ni ada di mana? Ada pada iman dan taat. Ikhwan, sekolah mana ajak benda ni pada anak kita? Bahawa kebaikan itu adalah iman dan taat. Keburukan itu adalah kufur dan maksiat. Sekolah mana ada ajak? Sekolah sini ya. Sekolah yang tempat tok-tok guru alim ulama kita ada. Dia pun ajak. Tadika tak ajak, ikhwan. Dia pun ajak takdir baik apa dia? Takdir baik ni kalau ada kereta. Betul lah takdir baik, tapi itu bukan asas dia. Kita kena beriman dengan takdir khair, takdir Allah, bahawa Allah itu mentakdirkan yang baik dan yang buruk, yang khair dan yang syar. Bila anak mendapat pendedahan awal, ikhwan, dan kena habaq pada anak apa dia? Rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan akan salat 5 waktu. Ketiganya, memberi zakat. Keempatnya, puasa pada bulan Ramadan. Kelimanya, mengerjah haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Tengok, ikhwan, anak kita daripada awal lagi dia telah tahu bahawa Islam yang dia anuti itu ada dia punya lapisan dia. Lepas dia mengucap, ada benda dia kena buat. Dia kena sembahyang. Dia tak sembahyang lagi, tapi dia telah tahu, kata dia kena sembahyang. Ini nama dia apa, ikhwan? Kita ready dia. Kita dulu kan sekolah, masuk 100 meter lawan lari, cikgu kata apa? Cikgu bukan kata terus lari tak. Dia kata, ready, standby, garisan. Ready get set, go. Dia apa? Go, tam, tembak. Hari sukan dia tembak pistol naik atas. Anak kita tak semayang lagi, tapi dia dah ke garisan dia. Dia dah masuk dah. Dia kena semayang. Baru dia akan tanya semayang tu apa. Tapi sebelum tu, kerangka agama tu ambil benam dalam kepala otak dia dulu. Semayang 5 waktu, abang. Dia tahu, kata, dalam hidup dia ni, dia ada duit dan duit itu dikena zakatkan. Ikhwan, tidak ada metod pendidikan sedahsyat ini, ikhwan, melainkan dalam agama ni saja. Dan itu termasuk dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Subhanallah, ikhwan. Anak kita dah tahu dah hubungan dia daripada kecil dengan Mekkatul Mukarramah. Di sana ada Arafah, ada Mina, ada Jamrah, di sana ada tempat sa'i, di sana ada tawaf Kaabah. Dia tahu dah hubungan ni semua. Dia sembahyang tak lagi, tetapi ilmu seringan ini, bukan seberat ini, seringan ini telah disampaikan pada dia. Penulis kata apa, ikhwan? Saya bukan nak baca semua kitab dah, saya nak ambil poin yang menjadi bebanan kita.
sebarkan ilmu. Apa? Itu tengok, penulis kata, tengok apa kita kena ajak anak kita. Dia kata, dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Ini bukan makrifat lepas tu. Dah. Ini hak sebenar ni. Ni mau cari pasal. Hakikat makrifat. Apa makna hakikat makrifat? Hakikat kepada mengenai sesuatu benda. Baik, sekarang ni kita belajar kenal rukun iman. Kita belajar kenal Islam. Betul? Islam dengan rukunnya, iman dengan rukunnya. Betul sahabat? Kita dah belajar 2 benda tadi. Baik. Bilakah kita dikatakan kenal iman betul? Bilakah kita dikatakan kenal Islam sungguh? Dia kata inilah dia punya wazan dia. Dia punya barometer penimbang dia. Bila ikhwan? Tengok dia kata. Dia kata hakikat kepada satu orang tu kenal satu benda tu bila dia ada benda ni. Saya dulu ikhwan, bila saya pergi keluar, saya pergi mengaji tempat orang, saya ingat lagi ta'arif ni. Waktu Tok Guru kita ajak, kita baru tahu kedahsyatan dia. Dia kata al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Yang sahabat kita ikuti yang tak ada kitab, tak apa, dengar dulu. Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Kalau sahabat boleh hafal benda ni, al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Ini sahabat kena ingat. Tidak dikatakan kenal sesuatu benda, melainkan kena ada benda ni. Ini dipanggil hakikat kepada makrifat. Apa dia? Terjemahan dia, i'tiqad yang tetap. Al-jazmu bermakna pegangan yang kuat. Sekarang ni kita nak ajak anak kita iman, nak ajak anak kita Islam. Masa kita ajak tu, kita nak tahu dia tu dapat tak dapat. Kita kena pastikan pada dia yang dengar kita cakap tu jazam. Benda tu masuk, melekat dalam hati dia. Dia jadi jazam. Jazam benda yang tak digoyahkan lagi. Benda tu jazam. Benda tu tetap. Benda tu ada kat dia. Apa dia? Kepercayaan yang tetap. Apa dia? Apa makna tetap? Tiada berubah. Dia dengar kita cerita pasal Islam, kita cerita pasal rukun Islam, kita cerita pasal iman, kita cerita pasal rukun iman, dia dengar tu tak berubah dah. Saat ni kita tengok dia pergi sembang dengan kawan dia, dia ulang benda tu. Kawan dia kata, pak aku ajak rukun Islam ada 4 lah. Dia bantah. Dia kata, Pak Hang kata rukun Islam ada 4. Lagi satu Pak Hang tak ada mengaji. Semua ada 5. Mana hang tahu ada 5? Dia pula habaq, Pak aku kata 5. Mana Pak Hang tahu kata ada 5? Pak aku baca kitab dia itu Subian. Tak berubah. Itu bermakna jazam. Tapi sayang kita hari ni ikhwan, jazam ni kita ada pada benda salah. Kita tak berubah dengan benda salah. Al-jazmu maksud dia apa? I'tiqad, kepercayaan yang tetap, yakni tiada berubah. Itu dipanggil jazam. Lagi satu apa dia? Tiada syak. Tiada syak. Bila dia percaya dengan satu benda, tak syak lagi. Tak ada syak. Ke 50 ke ada. Dia percaya sungguh. Itu satu. Yang kedua dia kata apa? Yang muwafaqat bagi yang sebenarnya. Yang dia pegang dengan betul itu, tak sampai pada hakikat makrifat. Kalau yang dia pegang tak berubah tu, tak sama dengan benda betul. Maksudnya ialah, bagi diri pekerjaan yang ia i'tiqad akan dia. Lah ni dia percaya kata Islam tu apa makna Islam segi bahasa, apa makna Islam, apa rukun Islam, apa makna iman pada syarak, apa rukun iman. Dia pegang benda tu, dan benda yang dia percaya tak berubah tu, benda itu memang sama seperti hakikat yang Tuhan buat turun. Dia muafakat dengan sebenar, dengan kewujudan benda tu. Maka barulah dikatakan dia ada hakikat makrifat yang jazam. Dan lagi satu apa dia?
Dia kata an dalilin, iaitu apa dia ikhwan? Iaitu lagi daripada dalil. Tengok, inilah 3 perkara kalau ada dipanggil ma'rifat. Apa dia? Kepercayaan yang tidak berubah. Yang kedua apa dia? Kepercayaan yang tak berubah itu sama dengan hakikat yang kita mesti percaya. Dan ketiga, setiap kepercayaan kita dapat didalilkan, dibuktikan. Barulah dinamakan kepercayaan itu benar. Bila kita ajak anak-anak kita ajak Islam, kita ajak peringkat asas dahulu. Bila dia membesar, sesuai dengan besar dia, kita ajak dia hafal dalil. Ajak dia dengan ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Dia baru dengar dalil. Jadi selama ni ikhwan, kalau kita pegang dengan satu benda, tapi benda yang kita pegang tu tak sama dengan hakikat benda tu ada, bermakna kita ada jazam tapi kita tak ada muwafaqat. Penulis kata kepada kita ikhwan, penulis kata apa? Barang siapa tiada jazam pada akidah i'tikadnya, maka dinamakan dia jahil basit. Dia tahu iman, dia tahu Islam, tapi tak ada jazam. Dia pegang tu tak kukuh, boleh berubah. Maka dia masih duduk kategori orang jahil, bukan makrifat. Dia tak dipanggil kenal Islam. Dia tak boleh dipanggil kenal, dia jahil. Jahil maksud dia apa ya ikhwan? Jahil merujuk kepada makna tidak tahu hakikat sebenar. Ilmu dikatakan apa dia? Idraku syai', mengetahui sesuatu seperti kewujudan sesuatu itu. Antum tak boleh lah bila sebut nama saya, antum bayang saya berkulit putih. Kenapa? Antum membayangkan sesuatu yang bukan hakikat. Kalau antum sebut nama saya, antum kena bayang saya lah. Taklah cerah, tapi begitulah. Begitulah keadaan dia. Jadi apa maksud dia? Kepercayaan kita itu kena bersesuaian dengan wujud benda tu. Kita pegang satu benda, penulis kita kata satu orang tu dia percaya dengan satu benda, dia percaya dengan Islam, dengan iman, tetapi dia pegang tu suka berubah. Maka apa nama kedudukan dia? Hati dia jahil basit, jahil berlapis-lapis. Dan jika jazam ia padanya tapi tiada muwafaqat ia bagi pekerjaannya, dinamakan dia jahil murakkab. Dia percaya satu benda, tapi yang dia percaya tu dengan hakikat benda tu tak add apa. Ada tak orang percaya Islam tu benar? Ada. Tapi Islam yang dia percaya tu tak add apa. Tak add apa macam mana? Dia kata Islam ni hati mau baik sudah, tak semayang pun tak apa. Maka dia ada jazam dengan Islam, tapi Islam yang dia jazam tu, yang dia pegang tu tak add apa dengan Quran kata. Maka ini nama dia jahil murakkab, jahil bersusun. Ya, tengok ikhwan. Dan jika jazam ia padanya dan muwafaqat ia baginya, tetapi tiada daripada dalil, dinamakan dia taklid. Dia pegang tu betul, tak berubah, dan yang dia pegang tu sama seperti mana Allah mau, cuma dia tak tahu dalil, maka dia dipanggil taklid, tetap dipanggil tidak mengenal. Maka kita ni ikhwan, penulis kata buku dia nama apa dia? Hidayatus Subyan fi ma'rifatil Islam wal iman. Dia nak kita kenal Islam tu, kenal iman. Maka pasal tu bila kita bercakap sesuatu, pastikan sesuatu yang kita cakap itu sama dengan kewujudan sesuatu itu, dan kita dapat bawa dalil. Alhamdulillah ikhwan, Islam ni agama apa ikhwan? Agama dalil. Agama dalil ikhwan. Subhanallah. Kalau ada orang kata apa dalil-dalil, bermakna dia tak kenal Islam, dia tak ada makrifat. Baik ikhwan, ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kata Sayyidina Ali, berilah adab dan berilah ilmu. Ikhwan, awal yang kita baca ni, ini adalah tugas saya kepada diri saya kepada anak-anak saya kepada isteri saya.
Kalau saya tak tahu, isteri tahu, tugas dia menyampaikan. Bermakna kita dalam satu keluarga, perkara ni kena ada, ikhwan. Soalan saya, telahkah ada? Sebab telah turun ayat yang menghinggut jiwa kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Subhanallah, ikhwan. Kerana tu, ikhwan, kerana itu saya nak kata lagi sikit, ikhwan. Jadi kita start lebih kurang dalam pukul 9.06 lah. Kita jangan bagi lama-lama sangat lah kan. Nak bagi sikit-sikit dah. Ikhwan, kita tahu tak satu perkara pada menyatakan kita sebagai wali, kita sebagai pelindung kepada anak dan isteri. Kita tahu tak satu perkara ini dalam Hidayatus Subian juga, ikhwan, penulis. Tadi kita baca muka surat 2 dengan 3. Yang ni saya pergi muka surat 8. Kita tahu tak pada menyatakan ini satu perkara yang kita kena tahu, ikhwan. Dalam kita masuk pada ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Penulis kata apa, ikhwan? Penulis kata, dia kata apa, ikhwan? Dia kata ada 5 perkara yang kita sebagai wali kena tahu. Yang 5 perkara itu kalau ada pada anak kita, maka anak kita termasuk dalam anak yang wajib dah sembahyang. Kalau 5 perkara ni ada, 5 perkara ni dipanggil syarat wajib sembahyang. Saya kena tahu, ibu-ibu kena tahu, sampaikan pada anak-anak. Apa dia? 1, Islam. Tak payah syak adalah kita ada Islam kan. Anak kita keluar daripada rahim wanita yang Islam, dia Islam. Yang kedua, aqil. Ketiga, baligh. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Ini untuk anak perempuan. Yang kelima, masuk waktu. 5 perkara ni, ketika orang azan, 5 perkara ni ada pada anak kita, dia wajib sembahyang. Bila orang bang, anak kita Islam tak pertikaikan. Baligh, akal. Lepas tu, anak kita yang perempuan tak datang haid dan tak datang nifas. Laki-laki tentulah tak datang. Kalau laki-laki datang, kacau. Dan tiba-tiba waktu masuk. Maka kita kena tanyalah pada anak kita. Ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Kena tanya pada anak kita, abang, waktu dah masuk, pasal abang tak pergi sembahyang? Kakak, kita ambil peradaban dia. Bini kita lah tanya, sebab dia perempuan kan, dia membesar. Kak, orang bang dah masuk waktu dah. Kak datang haid kah? Tak. Kak balik dah. Kak gila kah? Tak gila. Kak Muslim, awak tak sembahyang. Ini 5 dipanggil apa? Syarat wajib sembahyang. Kena bagi tahu kat anak. Penulis kata, dia kata apa dia? Dia kata kita kena tahu ada 9 perkara yang mengesahkan sembahyang. Ini masuk bahagian kedua apa dia? Sayyidina Ali kata, alimuhum, bagi ilmu, wa addibuhum, bagi adab. Ini termasuk dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Penulis kata ada 9 perkara. 9 perkara ni bapa kena tahu, mak kena tahu, anak kena tahu. 9 perkara ni mengesahkan sembahyang dia. Apa dia? 1, Islam. Kedua, aqil, ada akal. Ketiga, suci badan dan daripada hadas kecil dan besar. Dia sembahyang dan ambil wudu, tak ada hadas besar. Keempat, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Sembahyang tak ada najis apa. Yang kelima, dia sembahyang masuk waktu. Yang keenam, menghadap ain kiblat. Yang ketujuh, dia tutup aurat. Kelapan, mengetahui akan dia kaifiat sembahyang, dia tahu cara nak sembahyang. Dan kesembilan, menjauhi daripada barang yang membatalkan sembahyang. 9 perkara ni kalau dia jaga masa dia sembahyang, sah sembahyang dia. Kita kena bagi tahu pada anak kita bila dia sembahyang, keislaman dia, akal dia,
balik tu sekali aja lah, dia tak main lah tiap-tiap hari nak balik. Sekali je balik. So 3 perkara tadi dah selesai. So apa jadi? Kita kena ajak anak kita, bila semayang, pastikan masa kita anak abang semayang, kau semayang, wudu tak batal. Kalau wudu batal, semayang tu batal. Habaq pada dia masa semayang, pakaian, badan, tempat semayang tak boleh ada pakaian, badan, tempat semayang kita jejak tak boleh ada najis. Kena bagi tahu pada dia apa dia? Waktu masuk baru boleh semayang ikut waktu. Dia kena menghadap kiblat. Pasal tu anak kita tak akan semayang terhegeh-hegeh dia menari ikut tu. Pasal dia tahu dia kena menghadap kiblat. Tutup aurat. Dan tahu cara semayang. Dan masa semayang, kita bagi tahu pada anak kita kewajipan dia apa? Dia kena menjauhi semua benda yang membatalkan semayang. Ikhwan, sebagai ibu, sebagai mak, kita tahu tak benda ni? Sebagai bapa, sebagai daddy, sebagai abah, kita tahu tak benda ni? Ikhwan, kalau kita tak tahu benda ni dan anak kita semayang pun tak tahu, maksudnya ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kita belum melaksanakan perintah Tuhan. Saya dah hantar dari tadika. Kita hantar anak kita pergi tadika ke, pergi asuhan Islam ni, itu hanya mereka membantu kita mendidik anak. Tanggungjawab asas kita tetap tak terangkat. Dan ni saya tanya pada sahabat, kenapa kita kena monitor pakaian anak kita ketika solat? Anak kita masuk tandas, kita kena monitor pasal apa? Sebab syarat sah semayang, pakaian. Bukan kata pakaian, badan. Tak boleh ada najis. Kenapa kita kena ajak anak kita, bila dia dah kenal tangan kanan, tangan kiri, istinja ni macam mana? Yang kata, bila kita istinja tu hilang warna, bau dan rasa. Dalam hadis Abi Umamah. Kenapa kita kena ajak 3 benda tu? Najis ni, kalau katalah najis tu warna kuning, kita kena basuh sampai hilang kuning dia. Dan sampai hilang bau dia. Dan najis ni kita ada rasa di tangan. Kulit bertemu isi, rasa dia lain. Kalau ada najis, rasa dia lain. Ada minyak, rasa dia lain. Kenapa kita kena ajak? Kerana kesemua ini akan menjadi penghalang ketika dia solat, ya kawan. Berapa banyak mak bapak yang biar anak pergi semayang di masjid, yang kaki anak tu masa masuk tandas masjid tak ajak lipat. Kaki tu heret habis tanah ke bawah. Dan dia redha anak dia menghadap Tuhan lagu tu. Sedangkan 9 perkara wajib, 9 perkara sebagai syarat sah semayang, anak dia sedang tak buat. Anak kita masuk tandas, kita sampai tak monitor langsung, dia ambil wudu. Ikhwan, kalaulah ini amanah Tuhan, agak-agak antum setuju tak dengan saya? Kalau kita tak melaksanakan bebanan, dikira dosa. Ya ikhwan, kerana ini yang ada pada perkataan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ikhwan, bila anak kita sembahyang, kita kena tengok 9 perkara ni, kena bagi tahu kat dia. Saya biasa tengok budak-budak lah, ialah nama budak-budak, mereka bukan berdosa pun. Ni kita duk cerita amanah kita. Dia semayang, time semayang kaki dia gatal. Dia gatal atas kaki ni macam merenyam. Tahu merenyam? Orang utara tahu merenyam. Orang selatan ni saya nak abang merenyam macam mana, saya tak reti ya. Merenyam ni dia macam satu gatal, selagi kita tak garu dia, kita rasa nak keremut muka kita. Anak-anak kita, dia nanti angkat satu kaki, dia tenyeh. Kadang dia ambil kaki dia tenyeh anak anjing dia. Kenapa dia tak boleh buat benda tu? Kenapa dia tak boleh buat? Kerana satu daripada 9 perkara yang dia kena jaga dalam sembahyang apa dia? Menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang. Kenapa kita kena pastikan bila anak kita pergi sembahyang, dia gosok gigi? Sebab anak kita makan dan dia tak tahu hak celah-celah gigi tu. Dia tengah-tengah makan, dia tak kumuk mulut dia terus pergi sembahyang, dia takbir. Dia sembahyang, masa dia sembahyang tu, dia telan apa? Dia telan Coca-Cola, Pepsi. Sedap, manis tu dah ada. Anda tahu budak punya telan ke mana?
Dan kita sebagai mak bapak, kita buat tak tahu, sedangkan berdosa. Anak tak berdosa, dia kecil. Kita tak melaksanakan tanggungjawab kita. Cikgu sekolah, ajar tak benda ni ke anak-anak? Ya Allah, Menteri Kesihatan. Menteri Kesihatan pula dah. Menteri Pendidikan. Ya Allah, para alim ulama. Ini tugas alim ulama mendidik umat. Ya Allah, ikhwan. Jadi ikhwan, ini sebagai muqaddimah perbincangan kita. Jadi saya tak boleh habiskan semua sebab saya tak mau panjang-panjang. Kita ada siri kedua. Itu kita dengan kita punya tagline baru kita. Malam minggu buat apa? Ngaji. Ingat malam minggu buat apa? Mengaji. Malam Jumaat buat apa? Baca Yasin. Sebab malam Jumaat tak boleh mengaji kan? Masjid boleh baca Yasin, kuliah tak boleh. Tak apalah, ikut bila. Walaupun kita terbakar, ikut bila. Tapi tak apa ikhwan, ini sebagai bahagian pertama. InsyaAllah bahagian kedua, kita akan sembang lagi. Macam mana kita nak ajak anak kita masuk kepada solat. Penulis bawa tajuk ni ikhwan, dibawa kat sini. Apa yang kita nak kena cerita pada anak kita? Inilah saya kata, tujuan saya nak bercakap hakikat solat. Tapi kerana solat ni dia menyangkut kita dan keluarga. Maka saya kena habaq benda daripada awal. Supaya sekurang-kurangnya sahabat-sahabat yang dengar ni boleh dapatkan buku ni dan boleh tengok benda ni untuk ingatkan anak kita, isteri kita. 9 perkara, 5 perkara wajib sembahyang, 9 perkara mengesahkan sembahyang. Monitor ikhwan anak kita sembahyang. Janganlah time sembahyang dia boleh garu ikut dan, sebab dia tak tahu ke siapa dia menghadap. Dia sembahyang kan, kadang dia pusing lagu tu, dia sepak kawan dia. Kenapa? Kerana dia tak tahu sembahyang itu kena menghadap kiblat, kena menjauhi perkara batal sembahyang. Pasal kita tak ajak ikhwan. Subhanallah ikhwan. Semoga ikhwan ada manfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih kepada kru-kru yang buat rakaman. Di sini tak ada orang, saya dengan kru je. Kru rakaman daripada PMT dengan Baitur Rahman. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada sahabat yang sanggup tunggu. InsyaAllah sahabat doakan pertemuan kita pada siri yang kedua. Saya nak cerita satu cerita pada antum. Seorang bapa dikatuk kepala dia. Lepas tu dia pergi jumpa ulama. Ulama bagi nasihat sangat menarik. Saya nak cerita tu pada antum. Dalam cerita itu mengandungi bagaimana kita kena didik anak, bukan daripada mula alim motivasi, tapi daripada seorang alim ulama yang mengajak kita didik anak-anak berdasarkan ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan saya nak cerita juga pada antum bagaimana 12 perkara disebut oleh seorang tokoh ulama besar, Al-Fudail bin Iyad. Dia sebut tentang, dia kata nalul muru'ah, tentang macam mana kita nak membentuk satu keluarga yang ada maruah. Oh dahsyat ikhwan bahasa dia. Saya bukan ambil motivasi, ambil daripada lisan para ulama. Kita tengok ikhwan bagaimana petua kita nak masuk dalam ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dua siri ni saya nak cerita ni saja dulu. Lepas tu baru saya masuk tentang solat. Tujuan saya hakikat solat. Tapi ini sebagai jambatan awal supaya kita kenal kenapa kita kena bertegas dalam pendidikan agama pada anak-anak. InsyaAllah ikhwan, wa ila liqa. Hayakumullah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.